Ini Rick. Dia menaiki penerbangan Afrika dengan pesawat penumpang lama. Dia tidak tahu kemalangan udara akan berlaku sebentar lagi. Badan logam berkeriut kerana usia tua. Plastik mengelupas dari dinding. Lampu berkelip-kelip. Tiba-tiba, ada bunyi dentuman dan deruan yang kuat. Sebahagian kulit pesawat terkoyak. Kandungan kabin disedut keluar oleh vakum. Orang, beg pakaian, kerusi, semuanya kini jatuh ke bawah. Rick jatuh bebas dari ketinggian 10,000 meter. Suhu negatif 50. Udara menipis. Paru-parunya terasa terbakar. Telinganya tersumbat. Wajahnya kejang. Angin menderu kuat. Rick tidak dapat bernafas dan tidak dapat berfikir. Dalam panik ini, otak teringat sesuatu yang aneh. Dia pernah membaca tentang seorang pramugari yang jatuh dari ketinggian yang sama dan terselamat. Dan itu benar. Rick sedar ada peluang dan dia perlu berpegang pada idea itu. Secara intuitif, dia meluruskan tangan dan kakinya cuba menstabilkan kejatuhan. Ini mengurangkan putaran dan membolehkan badan terbang dengan stabil. Kelajuan menstabil pada 190 km sejam. Dia capai beg, tapi tak berguna. Cuba buka payung, segera direntap angin. Gadis tercampak dari pesawat mengejarnya. Mereka berdua berpaut beg lain, terbang bersama. Ini hanya melambatkan sedikit, kira-kira 10 hingga 15 km j. Namun, arus udara memisahkan mereka, Rick sendirian lagi. Tinggi 7 km. Suhu naik kepada negatif 35. Oksigen masih sangat kurang. Rick sukar bernafas. Pandangannya kabur. Objek-objek kelihatan seperti kabus. Rick tidak faham apa yang berlaku. Dia menggeletar teruk akibat hipotermia. Jari-jarinya kebas. Kulitnya hilang rasa. Dia hampir tidak dapat memegang objek yang lalu. Tetapi paras adrenalin dalam darahnya maksimum. Dia masih sedar. Rick faham ini bukan masa untuk panik. Di bawah, selimut yang dikembangkan angin terhampar di udara. Rick jatuh ke atasnya, menekan dada, meluncur, sempat memegang sudut dan menarik ke atas. Kubah itu terbuka. Kelajuannya berkurang ke sekitar 130 km sejam. Namun, beberapa saat kemudian tangannya tidak tahan. Kain itu pun terlepas. Selimut itu hilang dan Rick terus jatuh. Di bawah, dia nampak panel fuselage yang tercabut. Dia menerpa ke hadapan dan berpaut pada saat terakhir. Dia menyarap di atasnya, merentangkan badannya. Panel itu menghasilkan rintangan dan menstabilkan kejatuhan. Dia tidak lagi berputar. Buat pertama kali, dia dapat melihat ke bawah. Ketinggian 4,000 meter. Udara semakin padat. Rintangan meningkat, melambatkan kejatuhan. Rick merasakannya dan ingin memanfaatkannya. Otaknya berfungsi pantas. Tiada rasa takut. Fokusnya pada survival. Rick sedar dia tidak takut apa-apa lagi. Pada ketinggian 2,000 meter, Rick melihat permukaan menghampiri dan sedar harus memilih tempat mendarat. Di bawah ada pokok, bumbung dan batu. Hanya satu gunung tertinggi dilitupi salji. Dia mengalihkan berat badannya. Panel itu sedikit tersasar. Dia benar-benar berjaya mengubah arah. Dia mula bermanuver seperti papan salji dan menemukan sudut yang tepat. Tiupan angin menerbangkannya, lalu dia terhempas ke dalam kawah salji putih. Kesunyian. Dari jauh, hanya kawah besar kelihatan. Tiada apa-apa lagi. Namun, setengah jam kemudian, penyelamat tiba di lokasi. Mereka menemui Rick melalui rambut mohawk merah jambunya. Bilik hospital. Rick berbalut gips, kain pembalut dan menerima 4 patah tulang, gegaran otak, radang dingin. Tetapi dia masih hidup. Ini adalah nasib baik semata-mata. Langgan Rick. Dia akan tunjukkan lagi.